Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan masuk bab baru. Okay, bab 6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okay, kita teruskan kepada 6.1. Okay, muka surat 174. Okay, ini adalah bulatan unit. Okay, bulatan yang berjejari satu unit. Okay, maksudnya berjejari satu unit tu adalah daripada kosong ni, itu kita panggil dia, ini bukan kosong ini adalah berpusat di asalan. Daripada asalan sampai satu titik P, ini adalah jejari dia. Jejari dia adalah satu unit. Lepas tu kita tengok paksi X, paksi Y membahagikan bulatan unit kepada 4 sukuan yang sama. Jadi dalam satu bulatan unit ni, kita bahagi dia kepada 4 sukuan. Ini sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Bila titik ini bergerak, titik P ini bergerak, dia akan sentiasa satu unit. Jadi daripada ujung ni sampai ujung ni satu unit juga, sebab ini adalah jejari. Jadi kita tengok titik P berada dalam sukuan 1 apabila kalau dia berada dalam sukuan yang pertama, dia bergerak daripada X ni, dia bergerak dia bergerak mengikut arah lawan jam. Jadi dia bergerak pusing macam ni lah, arah lawan jam. Pada sukuan pertama, nilai theta dia adalah 0 sampai 90 darjah. Ini adalah 0 darjah. 90 darjah. Daripada ujung ni sampai sini, ini adalah 180 darjah. Yang ni 270 darjah. Pusing balik. Ini adalah 360 darjah. Jadi pada sukuan yang kedua, bila gerak daripada paksi X ni, sukuan yang kedua adalah nilai dia theta dia adalah lebih besar daripada 90 darjah, kurang daripada 180 darjah. Pada sukuan yang ketiga, yang ni yang bawah, dia punya theta dia, sudut dia adalah lebih besar daripada 180 darjah, kurang daripada 270 darjah. Kalau sudut dia adalah macam ni lah, macam ni. Sampai sini ini adalah sudut bagi sukuan ketiga. Kalau sukuan yang keempat, pada di sini, daripada paksi X ni, dia bergerak sampai sini. Nilai dia adalah lebih besar daripada 270 darjah, kurang daripada 360 darjah. Seterusnya kita akan tengok sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan ni kita panggil dia alfa. Nilai dia adalah sentiasa kurang daripada 90 darjah. Untuk sukuan yang pertama, sudut alfa akan sama dengan theta. Jadi bila sudut theta di sini, katakanlah di sini adalah 20 darjah. Jadi kita nak cari sudut rujukan sepadan. Jadi nilai dia pun adalah 20 darjah. Untuk sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat, kita boleh cari juga dia punya rujukan, sudut rujukan sepadan. Dengan dia adalah cara dia. Jadi kita akan tengok. Untuk sukuan yang kedua, sudut dia adalah sampai sini. Katakanlah di sini sudut theta dia adalah 120 darjah. Jadi kalau 120 darjah, dia dah masuk pada sukuan yang kedua. Jadi untuk cari dia punya alfa adalah yang ni kita nak cari. Di mana alfa ni kita kena tahu dia adalah kurang daripada 90 darjah. Jadi kalau logiknya nak cari yang ni adalah satu garis lurus ni 180 kan. Jadi kita nak cari yang ni adalah 180 tolakkan dengan sudut kita, iaitu theta, itu 120. Untuk sukuan yang ketiga, katakanlah di sini sudut theta kita adalah 230 darjah.
Jadi 230 darjah sampai di sinilah. Sampai sukuan ketiga. Okay, kita nak cari dia punya alfa. Jadi adalah alfa dia adalah yang ni, yang sudut kurang daripada 90 darjah. Jadi theta tolakkan dengan 180 darjah. Sebab kita nak cari yang ni, yang kecil ni Okay, untuk sukuan yang keempat, katakanlah theta kita adalah 310 darjah. Jadi sampai di sini 310 darjah. Okay, awak nak cari dia punya alfa. Jadi 360 darjah. Okay, tolakkan dengan theta, dia akan dapat dia punya alfa. Okay, sebenarnya sudut rujukan sepadan ini adalah sudut tirus lah kita panggil. Sebab dia kurang daripada 90 darjah. Jadi untuk cari dia punya alfa ataupun sudut rujukan sepadan, untuk lebih senang kita perlu lukislah, buat lakaran supaya kita tahu di mana kedudukan sudut kita dalam sukuan. Baru senang untuk kita kira Okay, sekarang kita tengok contoh satu Okay, tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan tu yang kita wakilkan dengan alfa tadi. Okay, jadi bagi setiap sudut berikut. Okay, untuk kita tentukan sukuan, yang pertama adalah kita perlu melakarlah supaya kita tahu di mana kedudukan dia. Okay, jadi yang pertama kita tengok ke 138 darjah. Okay, bila kita lukis, kita lakar. Okay, jadi 138 darjah berada pada sukuan yang kedua. Okay, jadi ini adalah sukuan yang kedua. Jadi sudut rujukan alfa kita adalah berada di sini. Okay, kita nak cari yang ni berapa? Okay, jadi 180 darjah tolak 138. Jadi awak akan dapat 42. Okay, ingat sudut rujukan sepadan. Okay, nilai dia kurang daripada 90 darjah. Okay, yang kedua. Okay, 239. Bila kita lukis, okay, 239 dia akan sampai kepada sukuan yang ketiga. Jadi dia berada pada sini. Kita nak cari sudut rujukan sepadan adalah yang ni. Jadi nak cari yang ni berapa? Jadi semua yang ni, okay, 239 darjah tolakkan dengan 180 darjah. 180 darjah tu adalah yang atas ni lah. Jadi kita akan dapat 59 darjah. Okay, senang saja. Okay, yang ketiga 312. 312 tu kita lakar pada kita lukis pada graf ni. Kita akan dapat dia terletak pada sukuan yang keempat. Okay, jadi kita nak cari dia punya sudut sepadan. Ingat, nak cari sudut sepadan adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Kalau nak senang adalah sudut yang dekat pada paksi X. Jadi yang ni adalah sudut rujukan sepadan dia. Jadi nak cari yang ni. Jadi kalau logiknya adalah okay, semua yang ni 360 darjah. Okay, tolakkan dengan 312. Jadi awak akan dapat 48. Okay, sekarang kita nak tengok hubungan fungsi trigonometri, iaitu sinus, cosinus, tangent. Okay, dalam sudut sukuan 2, 3 dan 4. Okay, dengan sudut rujukan sepadan, iaitu alfa. Okay, jadi di sini kita buat rumusan. Okay, untuk sukuan yang pertama, semua fungsi trigonometri adalah positif. Okay, tapi untuk sukuan kedua, hanya sinus saja yang positif. Sukuan ketiga, okay, tangent sahaja yang positif. Sukuan keempat, cosinus saja yang positif. Okay, kalau nak senang, kita buat formula lah. Okay, kalau contoh saya buat semua suka tanam kangkung. Terpulang pada awak macam mana untuk ingat. Okay, kita sambung. Kita
tengok contoh 2. Okay, nyatakan hubungan fungsi trigonometri dengan sudut rujukan sepadan iaitu alfa. Okay, yang pertama adalah sin 167 darjah. Okay, 167 darjah ni, okay, kalau saya lukis kat sini, okay, ni X, okay, ni adalah paksi Y. Okay, kita nak tengok 167 darjah ni berada pada sukuan yang keberapa Okay. Okay, dia berada pada sini. Okay, 167 darjah. Okay, jadi dia berada pada sukuan yang dia dah termasuk ataupun dah terletak pada sukuan yang kedua. Jadi pada sukuan kedua, jadi kita nak cari dia punya, di sini adalah alfa dia. Kita tengok cara dia. Okay, sin 167 darjah. Okay, sama dengan berapa nilai pada sudut rujukan sepadan, iaitu sudut tirus lah yang kurang daripada 90 darjah. Jadi kita nak cari alfa dia berapa kat sini. Okay, adalah sin 180 tolak 160 darjah. Jadi dapat sin 13 darjah. Jadi pada sukuan yang kedua, kita dah tahu tadi adalah fungsi trigonometri yang positif adalah sinus. Jadi positif lah. Jadi maksudnya di sini sin 167, kalau cikgu tekan kalkulator sini, sin 167 nilai dia adalah 0.22. Okay, kalau sin 13 darjah, okay, nilai dia pun sama. Itu sebenarnya. Jadi bermaksud di sini sin 167 darjah, nilai dia akan sama juga dengan sin 13 darjah. Iaitu ini 13 darjah ni adalah sudut rujukan yang sepadan. Okay, tengok contoh yang kedua. Okay, sudut 258. Okay, cikgu lukis kat sini. Okay, dia kata terletak pada sukuan yang ketiga. Jadi awak sebelum lukis awak kena tahulah sudut itu berada pada kedudukan yang mana Okay, kalau nak tahu sini 0 darjah. Okay, sampai sini 10 darjah. Okay, sampai sini 180 darjah. Okay, kalau dia sampai sini 270 darjah. Kalau sampai sini 390 darjah. Jadi setiap sukuan itu maksudnya adalah 90, penambahan sebanyak 90 darjah. Jadi sekarang dia 258 berada pada sukuan yang ketiga. Jadi cos 258 sama dengan pada sukuan yang ketiga kita tahu hanya tangent saja yang positif. Jadi negatif cos, kita nak cari berapa sudut rujukan sepadan adalah 258. Kita tolakkan dengan 180 di atas ni. Jadi kita akan dapat negatif cos 78 darjah. Yang ketiga, sudut 349. 349. Kalau sini 90 darjah, tambah lagi sini 180 darjah kan. Tambah lagi 270 darjah. Bermaksud dia berada pada sukuan yang keempat. Baru 349 darjah. Jadi pada sukuan yang keempat, fungsi trigonometri yang positif adalah cos sahaja. Jadi sudut kita adalah tangent. Jadi tangent 349 darjah sama dengan negatif tangent. Nak tahu berapa dia punya alfa dia di sini adalah 306. Satu bulatan ni 360 darjah. Jadi 360 darjah awak tolakkan dengan 349. Jadi awak akan dapat tangent 349 darjah sama dengan negatif tangent 11. Maksudnya nilai dia akan sama dua ni. Itu sebenarnya. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Setiap rajah berikut menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta.
Okay, tentukan nilai sin theta, cos theta dan tangent theta. Okay, sekarang titik kita. Okay, ini adalah satu titik pada satu bulatan unit. Okay, ini adalah sudut kita. Okay, jadi koordinat titik ini, okay, yang ini adalah X. Okay, ini adalah Y. Okay, kita nak cari sin theta. Okay, sin theta adalah bersama sama juga nilai dia dengan koordinat Y. Jadi sin theta sama dengan 0.8829. Okay, kalau cos theta nilai dia akan sama dengan koordinat X. Jadi cos theta sama dengan 0.4695. Okay, untuk cari tangent theta adalah koordinat Y bahagi koordinat X. Ataupun sin theta di sini ataupun sama dengan sama dengan sin theta bahagikan dengan cos theta. Jadi awak gantikan nilai dalam rumus ni. 0.8829 bahagi 0.4695. Jadi awak akan dapat nilai 1.8805. Okay, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okay, untuk contoh yang kedua, titik ini dia adalah negatif. Okay, kenapa negatif? Sebab pada kawasan yang ni, X ni, okay, koordinat X adalah negatif. Koordinat Y pun adalah negatif. Okay, theta dia sampai sini. Okay, jadi untuk cari sin theta, kita ambil saja koordinat Y adalah negatif 0.5446. Okay, untuk koordinat X adalah, cos theta sama dengan koordinat X. Jadi, negatif 0.8387. Okay, awak nak cari tangent theta, gantikan dalam rumus sin theta bahagi cos theta. Jadi, bila awak gantikan, awak akan dapat 0.6493. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk satu contoh latihkan diri. Nombor 1. Tentukan sudut rujukan sepadan. Okay, cikgu ambil yang soalan B lah. 189. Okay, yang pertama kita lukis dulu. Dia berada, sudut ini berada pada sukuan yang keberapa. Okay, 189. Okay, bermula daripada paksi X di sini. Okay, kalau kita gerak di sini baru 90 darjah. Okay, gerak lagi baru 180 darjah. Sudut kita 189. Jadi kita masuk lagi pada sukuan seterusnya. Jadi ini adalah theta kita. Jadi kita nak cari alfa ataupun kita panggil alfa ni adalah kita wakilkanlah, ataupun yang ni nama dia adalah sudut rujukan sepadan. Jadi alfa kita sama dengan, nak cari yang kecil ni adalah 189 darjah. Tolakkan dengan yang mana? Daripada sini sampai sini 189 kan? Awak nak cari yang ni saja. Jadi logiknya adalah semua yang ni tolak dengan yang atas ni. Jadi tolak 180 darjah. Jadi awak akan dapat 9 darjah.